Saya bukan anti sifat 20 tu. Tapi sifat 20 ni kalau tuan-tuan nak mengaji, kena tunggu matang dulu pemikiran. Sebab dia falsafah. Kalau tanya saya lah, kalau saya jadi Menteri Pendidikan nanti saya ubah. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan nanti saya ubah. Satu lagi serangan pada kita lah, sifat 20 ni diserang. Pasif dan sebagainya. Sejak beberapa ribu tahun, kita menghadapi pelbagai penjajahan. British, Portugis, Jepun, waktu komunis dan masa komunis. Komunis itu, komunis ada senapan. Kita tak ada. Orang kampung, saya pernah, orang muda tu pernah berkawal, pakai golok aja. Orang kampung pakai parang aja. Apa yang menyebabkan sifat lagi sifat 20 saja. Orang kita pernah menewaskan komunis yang di Perak ni lah. Komunis yang senapan tu dengan parang panjang saja. Apa yang ada pada kita? Kita tak lupa lah. Bahawa Rasulullah beritahu benda akan datang yang akan berlaku, itulah Rasulullah mukjizat dia berlaku perlawanan Konstantinopel. Sebenarnya dalam konteks ini confirmation terhadap pegangan ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah menyebutkan tuftahan al-Qustantiniya, kamu umat Islam pasti akan conquer, tawan Konstantinopel itu. Benda amir amiruha, baik amir itu Muhammad Al-Fatih itu, amir inilah yang sebaik-baik wana majais zalik al-jahil, baik tentera yang menang Konstantinopel. Kalau kita lihat Imam Muhammad itu ialah Hanafi, Maturidi, dan di kalangan tentera dia ramai di Syafi'i dan Asy'ari. Jadi ini satu confirmation tentang yang kita faham Ahlussunnah wal Jamaah ini ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan berpegang dengan mazhab yang empat, satu mazhab yang muktabar, dan juga pegang dengan tashab sunni. Jadi dalil-dalil ahli sunnah wal jamaah ni sangat terang, seterang matahari. Apa yang paling terang sekali? Memang Rasulullah dengan mukjizatnya lebih tahu. Ada dalil-dalil yang khusus, yang tafsilat, yang boleh dihuraikan oleh ulama lah. Tapi juga ada adillah yang tentang ahli sunnah jemaah ni yang simple, yang mudah dipahami oleh orang biasa saja. Misalnya bila Rasulullah ada menyebut wa idza ikhtalaftum fa'alaikum bisawadil azam, bila kamu lihat perbezaan pentafsiran dalam agama ini, adalah kamu bersama dengan as-sawadul azam, kumpulan umat terbesar. Tidak ada khilaf bahawa 95% benda umat ini ialah Asy'ariyah, Maturidiyah dari akidahnya, dan juga daripada segi fiqahnya empat mazhab, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali. Ini sangat terang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sedang penonton yang saya hormati sekalian, kita memperingatkan masyarakat kita tentang kemerdekaan tanah Melayu ini saat di mana pihak penjajah keluar daripada negara kita. Satu ketika dahulu, mereka datang menjajah tanah air kita, kampung halaman kita, negara kita. Mereka menjajah bangsa kita. Mereka masuk dan mencuri hasil milik masyarakat tempatan. Mereka merampas hak-hak milik kita. Mereka menyeksa, membunuh masyarakat kita, membunuh pejuang-pejuang Melayu. Dan bukan itu sahaja, bahkan mereka membunuh para ulama kita. Mereka buat macam-macam kerosakan dan kehancuran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita keamanan dan kedamaian melalui kemerdekaan. Penjajah-penjajah ini akhirnya keluar meninggalkan tanah air yang kita cintai ini. Adakah sebahagian kita sangka bahawa nikmat keamanan ini diperolehi dengan begitu mudah? Dengan tidur semata-mata? Dengan bermalas-malasan? Tidak. Bahkan ia diperolehi dengan pengorbanan, kesungguhan, kepenatan, dan ada darah yang telah ditumpahkan di tanah air yang tercinta ini. Alhamdulillah, kebanyakan penduduk di tanah ini, mereka masih berpegang dengan akidah ahli sunnati wal jamaah berdasarkan manhaj al-imam Abul Hasan al-Asy'ari dan al-imam Abu Mansur al-Maturidi. Dari sudut fiqah, mereka adalah Syafi'iyah, dan dari sudut tasawuf, ia berteraskan kepada manhaj al-Syekh Junaid al-Baghdadi. Ulama kita dahulu mengajarkan tauhid dan juga tanzih, mensucikan Allah daripada segala sifat-sifat makhluk, berpegang dengan akidah Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat baginda. Hal ini kekal sampai ke hari ini, alhamdulillah. Syekh Abdullah Fahim pernah berpesan, kita orang Melayu ahli sunnati wal jamaah dari sudut akidah kita mengikut al-imam Abul Hasan al-Asy'ari, dan beliau menyebutkan ini berdasarkan kitab Ummul Barahin, Jauharatul Tauhid, dan kitab-kitab Melayu. Dari sudut fiqah kita ikut Imam Asy-Syafi'i, dan beliau menyebut beberapa kitab ulama Arab dan juga Melayu. Dari sudut tasawuf, kita ikut jalan al-imam Junaid al-Baghdadi dan al-Ghazali. Dan antara nasihat beliau juga ialah jangan bangsa Melayu berpecah belah, iaitu dengan memasukkan ajaran-ajaran sesat dan menyeleweng dalam masyarakat. Tonton yang mulia, cuba kita lihat, bila datang penjajah ke tanah Melayu,
Ya, mereka jajah tanah Melayu kita ini bertahun-tahun lamanya. Poin di sini ialah, adakah orang Melayu mereka tinggalkan agama Islam disebabkan penjajahan ini? Tidak. Kenapa? Kerana ulama Melayu kita dahulu, mereka gigih mengajarkan masyarakat kita dan kuat mempertahankan akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah Rasulullah SAW, akidah sahabat, dan mengajar umat Islam ilmu sifat 20. Ya, tanah Melayu kita ini pernah dijajah oleh Portugis, Belanda, Jepun, Inggeris. Tidak lupa juga pernah dijajah oleh pihak komunis. Ratusan tahun lamanya mereka menjajah. Dikatakan sampai kepada 446 tahun penjajahan. Mereka berjaya menjajah tanah. Dijajahnya orang Melayu. Negara ini ditawan. Tetapi sebenarnya pihak penjajah mereka gagal. Gagal memurtadkan orang Melayu. Sedangkan inilah hasrat terbesar mereka. Orang Melayu yang ahli sunnati wal jamaah tidak akan meninggalkan agama mereka yang tercinta, iaitu Islam. Walaupun pihak penjajah dengan pelbagai usaha dilakukan, penjajah tetap gagal memurtadkan bangsa Melayu. Ini kerana ulama Melayu kita dahulu mereka tidak tidur. Mereka tidak bermalas-malasan. Bahkan mereka bergerak dalam kalangan manusia, mengajar akidah Islam, mengajar ilmu sifat 20. Bangsa Melayu kita pada ketika itu sudah ditanam dengan fasa akidah yang kukuh di dalam hati mereka. Maka orang Melayu berdiri teguh, tidak digadai akidah murni mereka, walaupun tanah dan jasad mereka dijajah, negara ditawan dan ibu bapa mereka dibunuh. Mereka tidak sesekali menggadaikan perkara yang paling mahal dan paling berharga yang ada pada mereka, iaitulah Islam. Sebab itulah Rasulullah SAW pada permulaan dakwah baginda mengajarkan tauhid. Nabi tidak mengajar di awal-awal dakwah baginda mengenai haji, zakat, puasa, tetapi dimantapkan akidah terlebih dahulu. Kemudian baru datang persyariatan haji, zakat, puasa dan lain-lain. Sahabat Rasulullah SAW, iaitulah Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawirah fata'allamna al-imana قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. Mafhumnya, kami dahulu bersama Nabi SAW ketika masih usia remaja yang menghampiri usia baligh, kami mempelajari tentang iman. Itulah asas-asas akidah sebelum mempelajari Al-Quran. Kemudian kami mempelajari Al-Quran, maka bertambah-tambahlah keimanan kami. Rawahu Ibnu Majah. Al-Hafidhul Busiri, dia mengatakan hadza isnaduhu sahih wa rijaluhu thiqat. Itu sanad-sanad hadis ini sahih dan perawi-perawinya thiqat. So, dengan cara apa ulama yang bijaksana dahulu di tanah Melayu mempertahankan tanah Melayu kita ini daripada penjajah? Jawapannya tak lain tak bukan adalah mereka dahulu mengajarkan masyarakat kita dengan ilmu, dengan mengajarkan akidah ahli sunnati wal jamaah. Ramai orang di tanah Melayu mati terkorban disebabkan penjajahan. Namun tujuan asal ataupun cita-cita penjajah dahulu, mereka menemui jalan kegagalan. Ini kerana kita ada pahlawan-pahlawan Melayu dahulu yang mereka telah menggunakan senjata-senjata ilmu sebelum menggunakan senjata-senjata api, keris, tombak atau parang, istinggar, pemuras, terako dan sebagainya. Dengan ilmulah mereka mempertahankan agama dan masyarakat daripada fahaman-fahaman yang menyeleweng dan akidah-akidah yang sesat. Dahulu, orang Melayu pergi menuntut ilmu di negara Arab berpuluh-puluh tahun lamanya. Setelah itu, mereka pulang, mereka buka pondok dan pesantren seperti Syekh Muhammad Nur bin Ibrahim dari Perak, Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim dan ramai lagi. Tuan-tuan sekalian, antara ulama Melayu yang mengajar ilmu sifat 20 di tanah Melayu kita suatu ketika dahulu adalah seperti kita lihat di Penang, Tuan Guru Syekh Abdullah Fahim yang buka madrasah Wataniyah di Kepala Batas, Al-Allamah Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani yang mengarang kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin. Beliau pada akhir hayatnya, beliau aktif berdakwah di Sungai Dua seberang perai di Pulau Pinang. Di Kedah, kita ada Tuan Guru Syekh Nasir bin Muhammad Tayyib Al-Mas'udi Al-Banjari yang dikenali sebagai Tuan Husin Kedah yang mengarang kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman serta kitabnya Hidayatul Mutafakirin. Anak murid beliau iaitulah Syekh Abdul Rahman Merbuk membuka madrasah Sa'adatul Darain Merbuk, Kedah dan sekarang dikenali dengan Maktab Mahmud Merbuk.
Ada juga Al-Allamah Haji Cik bin Ahmad Al-Qadahi di Kedah yang mengarang kitab Paku Iman dan Simpulan Iman tentang ilmu sifat 20. Di Kelantan, ada tokoh seperti Tok Kenali yang namanya ialah Syekh Muhammad Yusuf bin Ahmad. Seterusnya, Datuk Perdana Menteri Paduka Raja Haji Wan Mahmud bin Ismail yang mengarang kitab Cahaya Purnama. Seterusnya, Syekh Muhammad Ali bin Abdul Rahman bin Abdul Ghafur Kutan Al-Kelantani yang dikenali dengan Syekh Wan Ali Kutan yang mengarang kitab Zahratul Murid fi Aqaid Tauhid, dan juga Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani yang dulu bermukim di Kampung Paloh, Kelantan, dan mengarang kitab Risalatul Misbahil Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Kemudian Syekh Wan Abdul Samad bin Muhammad Saleh Al-Kelantani yang mana beliau mengarang kitab Kifayatul Awam ataupun Awam fi ma yajibu alaihim min umuril Islam. Di Terengganu, kita ada tokoh seperti Tuanku Paloh dan As-Sayyid bin Zainul Abidin Al-Aidrus yang masyhur dengan julukan Tok Engku Tuan Besar Terengganu yang telah mengarang kitab Taqribus Sibyan fi Hifzi Aqaidil Iman, iaitu tentang sifat 20. Di Pahang pula, kita ada Syekh Abdul Mubin, keturunan Tok Janggut. Di Johor, kita ada Sayyid Alawi bin Tahir Al-Haddad, Mufti Johor yang keempat. Di Melaka pula, kita ada Tuan Guru Sayyid Abdul Latif Tambi dari Melaka, yang mana beliau menulis kitab Hidayatul Rahman mengenai sifat 20. Di Negeri Sembilan, Tuan Guru Syekh Muhammad Sa'id Al-Linggi dan anaknya Syekh Ahmad bin Muhammad Sa'id Al-Linggi, mantan Mufti Negeri Sembilan. Di Perlis pula, Di Perlis pula, kita ada Tok Perlis atau namanya Syekh Haji Wan Abdullah bin Haji Wan Syamsuddin yang kuat menyampaikan ilmu Ahli Sunnati wal Jamaah dalam kalangan Asy'ariyah. Di Selangor, Sultan Alauddin Sulaiman Shah, iaitu Sultan Selangor yang kelima yang mengarang kitab Pohon Agama Bahagian Rukun Iman, iaitu sebuah kitab dalam bahasa Melayu tulisan Jawi yang membicarakan tentang akidah sifat 20 berdasarkan manhaj Ahli Sunnati wal Jamaah. Kitab ini telah disemak oleh Mufti Selangor yang pertama ketika itu, iaitulah Sahibus Samahah Syekhul Islam Tengku Mahmud Zuhdi. Di Perak, Sultan Iskandar Shah Ibnu Al-Marhum As-Sultan Idris Shah Al-Mursyid, dan antara yang menabur bakti termasuklah atuk saya sendiri di Perak, itulah Syekh Abdul Majid bin Qadir yang terkenal dengan julukan Tuan Majid atau Lebay Majid Teluk Sarih, yang telah mengarang kitab Nafi'ul Awtan mengenai pengajian sifat 20. Sidang penonton sekalian, usaha para ulama Nusantara ini alhamdulillah diteruskan hari ini oleh pihak berotoriti setelahnya seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM dan Jabatan-Jabatan Agama Negeri-Negeri. JAKIM antaranya menerbitkan kitab Ad-Durarut Tsamin fi Aqaidil Mu'minin, iaitu kitab karangan Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani untuk menjelaskan kepada masyarakat awam tentang pengajian ilmu sifat 20 ini. Kita lihat di Kelantan, pihak Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan telah menerbitkan kitab Asas Akidah Islam untuk pengajian dan kuliah di masjid dan juga surau. Buku ini merangkumi pelajaran ilmu sifat 20 dan pemantapan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah. Juga pihak MAID pernah menerbitkan kitab akidah yang masyhur, itulah Kifayatul Awam ataupun Awam karangan Syekh Muhammad bin Asy-Syafi'i Al-Fadhali Syafi'i. Sebelumnya, MAID pernah menerbitkan risalah Cahaya Purnama karya Datuk Perdana Menteri Paduka Raja Haji Wan Mahmud bin Ismail. Semua ini adalah usaha untuk meneruskan perjuangan ulama sebelumnya bagi mengukuhkan akidah masyarakat Islam. Di Johor, kitab Matla'ul Badrain wa Majma'ul Bahrain, iaitu karangan Syekh Muhammad Ismail Daud Al-Fatani, sebuah kitab yang suatu ketika dahulu pernah dijadikan teks pengajian ilmu kepada para pelajar-pelajar di sekolah-sekolah agama di Johor dan masih diajar di pondok-pondok dan juga masjid dan juga surau hingga ke hari ini. Kitab ini dikatakan pernah menjadi antara rujukan asas kepada Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Di Selangor, Jabatan Agama Islam Selangor aktif menyebarkan poster sifat 20. Di wilayah persekutuan, pejabat mufti wilayah persekutuan menerbitkan risalah Al-Aqidatul Islamiyah dengan meletakkan penjelasan sifat-sifat Allah yang mantap dalam bentuk yang sangat ringkas dan amat mudah dipahami. Dalam sejarah, dengan pemantapan ilmu akidah melalui pengajian tauhid ilmu sifat 20 ini, bangsa Melayu berjaya memelihara pemikiran dan keimanan mereka daripada dipesongkan oleh penjajah. Kita lihat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana sebahagian Wahabiyah pada hari ini mengatakan baginda ini sesat
dan menyeleweng dalam akidah kerana baginda mengikut manhaj al-Imam Abul Hasan al-Ash'ari. فقط مسألة واحدة. نحن نعلم أن صلاح الدين كان من الأشاعرة، ولكن أنت تعلم أخي بارك الله فيك أن في ذلك العصر الذي كان فيه صلاح الدين يعني ما نعلم نحن هل أقيمت على صلاح الدين الحجة، هل تكلم معه أحد في هذه المسألة؟ إذا هل نقول نحن كان عنده هذه العقيدة خطأ أو ضلال في هذه القضية، ولكن هو بذاته هل نضلله؟ تفضل بارك الله فيك. نعم، حتى لو لم تقم عليه الحجة أخي، يعني هو كان ضالا في العقيدة. هل ما كان ضالا أم لا يسمى ضالا؟ الصحيح أنه يسمى ضالا، صحيح أنه يسمى ضالا، وهذا يرجع فيه إلى أصول أهل السنة والجماعة. صحيح أن صلاح الدين لم يكن من الأشاعرة المتكلمين، ولا كان من منظريهم، بل كان عاميا من عوام الأشاعرة. يعني على كل حال القول الفصل بأن تقول أنه كان على الضلالة في مسألة العقيدة. هل صلاح الدين من الأشاعرة؟ يعني صلاح الدين ليس من العلماء. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi menjadi pemerintah di Mesir, Yaman, kawasan Syam yang merangkumi Lubnan, Jordan, Syria, Palestin. Beliaulah yang membebaskan Palestin, memerintah sebahagian tempat di Iraq, Mekah, Hijaz, Libya dan lain-lain. Bagaimanakah baginda mempertahankan tanah pemerintahannya? Tak lain tak bukan dengan mengajarkan akidah ahli sunnati wal jamaah, akidah Asy'ariyah. Misalnya al-aqidah al-mursyidah yang masyhur, yang sangat masyhur dalam kalangan Asy'ariyah. Atas perintah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, baginda menitahkan para muazzin pada setiap hari melaungkan akidah mursyidah ini sebelum waktu subuh, sehingga ke zaman seorang alim yang besar dalam ilmu hadis, iaitulah al-Imamul Hafiz Jalaluddin As-Suyuti Asy-Syafi'i, iaitu lebih kurang 400 tahun lebih lamanya. Lihat kitab Al-Wasailu ila Ma'rifatil Awail karya al-Imam As-Suyuti, dan juga kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah 'ala al-Adhkarin Nawawiyah, iaitu karangan Al-Allamah Muhammad bin Allan As-Siddiqi, dan juga kitab Al-Mawa'idh wal I'tibar bi Dzikril Khutati wal Athar, iaitu karangan seorang ahli sejarah yang terkemuka, iaitulah Taqiyuddin Al-Maqrizi. Tuan-tuan sekalian, akidah ini pernah diajar di Al-Quds oleh Syekh Fakhruddin Ibnu Asakir rahimahullah, sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra karangan Al-Imam Tajuddin As-Subki. Kesahihan dan kebenaran akidah ini telah disepakati dengan ijma' sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Al-Qadhi Tajuddin As-Subki dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyyatul Kubra, dan Syekh Muhammad bin Yusuf As-Sanusi dalam kitabnya Al-Anwarul Mubinah Lima'ani Aqdi Aqidatil Mursyidah. Begitu juga As-Sultan Muhammad Al-Fatih yang telah disebutkan oleh mufti Perak kita, iaitu Datuk Wan Zahidi bin Wantih, antara yang menyebarkan dan memperkasakan akidah umat Islam berdasarkan manhaj Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah, sehingga diisyaratkan tentangnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya dan Al-Hakim dalam Mustadrak, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tuftahanna al-Qistantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Mafhumnya, akan dibuka kota Konstantinopel, maka sebaik-baik ketua adalah ketuanya dan sebaik-baik tentera adalah tentera tersebut. Dan tuan-tuan, sekitar 800 tahun lebih setelah itu, barulah kota ini dibuka oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, yang baginda adalah ahli sunnati wal jamaah dalam kalangan Al-Maturidiyah dan mencintai para Sufiyah. Bahawa Rasulullah beritahu benda akan datang yang akan berlaku, itulah Rasulullah mukjizat dia berlaku perlawanan Konstantinopel. Sebenarnya dalam konteks ini, confirmation terhadap pegangan ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah menyebutkan tufta'an al-Qustantiniyah, kamu umat Islam pasti akan conquer, tawan Konstantinopel itu. Benar amal amir amiruha, baik amir itu Muhammad Al-Fatih itu, amir inilah yang sebaik-baik, wana majais zal al-qurjah, baik tentera yang menang Konstantinopel. Kalau kita lihat, Imam Muhammad itu ialah Hanafi, Maturidi, dan di kalangan tentera dia ramai di Syafi'i dan Asy'ari. Jadi ini satu confirmation tentang yang kita faham Ahlussunnah wal Jamaah hari ini ialah Asy'ariyah dan Maturidiyah, dan berpegang dengan mazhab yang muktabar, dan juga pegang dengan ashab sunni. Kita ada tokoh yang mempertahankan tanah pemerintahannya dengan menyebarkan akidah ahli sunnati wal jamaah dalam masyarakat, ialah As-Sultan Alauddin Sulaiman Shah, iaitu Sultan Selangor yang kelima
begitu juga Raja Riau Haji Abdullah bin Raja Ja'far. Tokoh-tokoh ulama ini semua, mereka semua menyatukan umat Islam di atas akidah yang satu, iaitu akidah Asy'ariyah. Tuan-tuan, kesatuan ummah bukan bererti kita bersatu dengan mereka yang menyelewengkan akidah dan mendustakan akidah. Kesatuan umat bukan bermakna kita bersatu dengan golongan Yahudi dan juga Nasrani, Mu'tazilah, Al-Arqam, Al-Mujassimah, Al-Wahabiyah, Mama Kufran, Syiah, Qadiani dan juga Jahalatul Mutasawwifah atau sebagainya. Tetapi kesatuan umat ialah dengan menyatukan mereka berdasarkan akidah yang satu. Itulah akidah majoriti umat Islam dalam kalangan Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Tuan-tuan sekalian, di dunia ini ada negara yang apabila berlaku penjajahan di negara mereka, pihak penjajah datang dan masuk dalam negara, bukan setakat tanah dan negara sahaja dijajah, masyarakat dibunuh. Bahkan yang paling menyedihkan adalah rakyat tempatan meninggalkan ajaran Islam, mereka murtad wa'iyadzubillahi ta'ala. Kita lihat Granada, kejatuhan tamadun Islam di Andalusia apabila datang penjajah. Mereka menjajah tanah dan negara, tukar masjid menjadi gereja, dan mereka telah memurtadkan masyarakatnya. Tak payah jauh, kita lihat contohnya Filipina. Satu ketika dahulu di Filipina, Islam tersebar di kawasan ini sehingga ke Manila, dan sampai ke tahap pernah ada kerajaan Islam yang berkuasa di Filipina. Namun apabila datang penjajahan, ramai dalam kalangan mereka murtad pada masa penjajahan. Sebahagian mereka menganut akidah Nasrani dan sebagainya kepercayaan yang lainnya. Hingga ada yang menyembah berhala. Di Filipina, pihak penjajah telah menjajah tanah dan negara dan mereka juga memurtadkan masyarakatnya. Hari ini kita lihat masyarakat Islam di Filipina ada, tapi bilangan mereka sangat sedikit. Hanya ada di beberapa kawasan. Mufti Perak kita dalam banyak kenyataannya, beliau adalah antara mufti yang terkehadapan, yang boleh disanjung dan dipuji usahanya dalam meneruskan perjuangan para ulama Melayu pada zaman dahulu dalam misi memandaikan umat, mempertahankan ilmu sifat 20, memartabatkan ahli sunnati wal jamaah dengan menyokong RUU mufti wilayah ini. Usaha yang murni, mulia seperti ini memang sewajarnya mendapat sokongan penuh masyarakat di tanah Melayu. Mufti Perak kita tidak berseorangan dalam hal ini. Lepas tu dalam konteks ini di Perak kita buat macam mana? Perak dia mengatakan begini ya, al-mar'u qalilun bi nafsihi kathirun bi ikhwani. Seorang itu sedikit kalau dia dengan sendiri dia, tapi dia akan banyak apabila dengan sahabat-sahabat. Dia dalam konteks Perak dan dengan tenaga yang amat terhad itu, maka kita menggunakan pendekatan ini kathirun bi ikhwani. Kita menggunakan associate sebagai individu atau pertubuhan yang associate dengan kita. Sebaliknya, kita tidak mahu negara kita ada pembelot, pengkhianat, bergerak untuk kehancuran negara. Kita semua bimbang ada sebahagian pihak atas ideologi yang melampau sehingga sampai ke tahap menzahirkan cita-citanya untuk menghapuskan terus dan membuang silibus sifat 20 sekiranya dia dapat menjadi Menteri Pendidikan. Ini keterlampauan yang tidak boleh diterima. Macam mana boleh seseorang itu mendakwa bahawa dia kononnya tidak anti kepada sifat 20? Saya bukanlah anti sifat 20 tu, Tetapi jika dia berpeluang masuk ke dalam Kementerian Pendidikan Malaysia atau jadi Menteri Pendidikan, dia akan ubah, buang dan hapuskan silibus sifat 20 ini. Subhanallah. saya bukanlah anti sifat 20 tu. Saya bukanlah anti sifat 20 tu. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan nanti saya ubah. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan nanti saya ubah. Allah. Kita tidak mahu golongan yang menghina pengajaran sifat 20 ini yang diajar oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah pada zaman dahulu, hingga pada anggapan mereka ia bukan tauhid. Bahkan bagi mereka ia adalah falsafah Greek Yunani. Yang dia belajar itu falsafah, bukan tauhid. Belajar itu falsafah, bukan tauhid. Juga mereka mendakwa ia tidak selamat dan tidak membebaskan manusia daripada syirik. Tetapi tidak membawa manusia kepada tauhid. Ia membebaskan diri daripada syirik. Ia membebaskan diri daripada syirik. Dia gagal membebaskan masyarakatnya daripada unsur-unsur syirik. Katanya sifat 20 ini memenatkan akal lah. Yang memenatkan akal Pun falsafah Greek lah. dia falsafah Greek Yunan. Membazir waktu lah. Jangan bazirkan lagi masa dengan 20 ni. Dan macam-macam lagi. Bukankah semua ini pengkhianatan terhadap ilmu, agama, bangsa dan juga negara? Bukankah ini suatu rancangan jahat dan bahaya untuk merosakkan institusi pendidikan negara? Sebab itu umat Islam di Malaysia tanpa berbelah bahagi hendaklah bersatu hati menyokong RUU Mufti Wilayah
bagi memperkasakan akidah Ahli Sunnati wal Jamaah di Malaysia mengikut acuan Asy'ariyah yang dipelopori oleh Al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan juga Al-Maturidiyah yang dipelopori oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua-dua tokoh besar ini adalah imam Ahli Sunnati wal Jamaah yang telah berjaya meletakkan silibus atau muqarrar akidah Nabi SAW dan juga akidah pada salafus salih. Alhamdulillah, kita di negara Malaysia ni sudah ada pengalaman berkurun-kurun lamanya bahawa manhaj ini selamat, membawa keamanan dan kesejahteraan dalam masyarakat, jauh dari keganasan dan juga ekstremisme.